Saudara saya sekalian, kita juga menekankan tentang penguasaan literasi dan numerasi. Murid kita di peringkat awal persekolahan. Penguasaan kedua-dua kemahiran ini di peringkat awal yang kita tahu adalah penting untuk memastikan murid-murid ini kita tidak mengalami kesukaran untuk mengikuti pelajaran mereka apabila umur mereka semakin meningkat. Dan sebarang masalah berkaitan dengan penguasaan literasi dan numerasi perlulah dikenal pasti dan diatasi segera. Dan untuk itu kita telah pun memperkenalkan program Linus di bawah NKRA Pendidikan sekali lagi. Alhamdulillah, dengan pelaksanaan program ini kita telah pun dapat mengenal pasti tahap kemahiran literasi dan numerasi murid dan melakukan usaha intervensi untuk membantu murid-murid yang gagal menguasainya. Berdasarkan keputusan saringan ketiga Linus yang dilaksanakan pada bulan November 2010, 85% murid tahun 1 telah menguasai literasi dan 91% menguasai numerasi. Kalau ikut perkiraan pemandu, ini hampir dikirakan pencapaian yang agak boleh kita banggakan. Dan usaha sebegini akan kita tingkatkan untuk tahun-tahun yang akan datang. Saudara sekalian, pendidikan prasekolah juga telah pun dapat diperluaskan dengan pelaksanaan inisiatif pemeluasan kelas prasekolah di bawah NKRA Pendidikan. Dalam masa 1 tahun, kita telah pun berjaya meningkatkan penyertaan murid prasekolah kita daripada 646,575 orang pada tahun 2009 kepada 701,114 orang murid prasekolah pada tahun 2010. Ini pertambahan murid sebanyak 54,700 ini adalah hasil daripada pembukaan kelas-kelas prasekolah baru. Masuklah oleh pihak swasta sebanyak 625 buah. Jadi bermakna lebih ramai anak-anak kita boleh bermula bukan pada sekolah biasa tapi masuk ke prasekolah dengan persiapan yang telah pun kita sediakan, termasuk memberikan geran permulaan sebanyak RM10,000 kepada 350 buah prasekolah swasta, dan bagi mereka yang terdiri pada kalangan yang berpendapatan kurang dari RM2,300, kita memberikan peruntukan RM150 seorang, iaitu seramai 24,000 murid prasekolah telah pun mendapat faedah daripada bantuan yang disediakan oleh kerajaan ini. Dan bantuan ini telah pun kita berikan kepada murid daripada kalangan keluarga yang berpendapatan rendah untuk mengikuti prasekolah. Malah kita juga telah pun berjaya memperluaskan kelas prasekolah di kawasan-kawasan pedalaman. Dan sebelum ini tidak mempunyai kemudahan ini. Umpamanya hasil kerjasama dengan Sedidik, ini sebuah anak syarikat kerajaan di Sarawak, sebanyak 12 buah prasekolah baru telah pun dapat kita buka di rumah-rumah panjang di kawasan pedalaman di Sarawak. Segala pencapaian kita ini telah suatu yang kita banggakan. Dan dengan adanya usaha yang terancang, ditambah pula dengan suntikan semangat guru-guru, kita telah pun dapat menyaksikan peningkatan pencapaian murid di negara kita ini. Pun begitu, segala pencapaian yang saya nyatakan ini tidak seharusnya melekakan kita. Lebih banyak yang perlu kita lakukan untuk benar-benar melonjakkan kualiti pendidikan negara kita. Apa yang diperlukan ialah kegigihan guru-guru, sokongan ibu bapa, kreativiti mereka, termasuk juga daripada guru-guru dan kesatuan hati guru-guru untuk bekerja dalam satu pasukan demi untuk mencapai matlamat meningkatkan pencapaian murid ini. Dalam kegairahan kita untuk membina modal insan, kita jangan lupa tentang satu lagi matlamat utama pendidikan, iaitu untuk membangun jiwa insan. Guru-guru seperti juga ibu bapa adalah pembimbing dan juga pengasuh jiwa murid. Tugas guru bukan sekadar mencurahkan ilmu, tetapi juga untuk menyuntik nilai dan makna yang murni ke dalam sanubari murid. Pastinya, pendidikan yang disulami dengan asuhan budi dan pekerti yang mulia adalah sesempurna pendidikan. Guru juga adalah pembina negara bangsa. Dalam perlombaan kita untuk menjadi sebuah negara yang maju, kita harus ingat bahawa masyarakat maju yang ingin kita cipta haruslah berakar kepada nilai, budaya,
dan jati diri yang utuh. Dan untuk itu anak-anak kita perlu kita asuh supaya memahami dan menghargai salur-galur sejarah pembinaan negara kita. Bagaimana generasi terdahulu melakukan pelbagai pengorbanan untuk membina sebuah negara yang bebas dan merdeka. Bagaimana masyarakat pelbagai kaum di negara kita ini telah menerima antara satu sama lain sebagai saudara sewarga negara. Inilah antara rekod pencapaian kita yang penting dalam usaha kita untuk membina sebuah negara bangsa yang bersatu padu. Dan oleh sebab itu saya ingin menegaskan bahawa pengkisahan tentang sejarah pembinaan negara kita mesti disampaikan kepada murid secara jujur. Dan oleh sebab itu kita telah menubuhkan jawatan kuasa mengkaji kurikulum sejarah yang akan mengesyorkan kepada kerajaan cadangan-cadangan untuk menambah baik kandungan kurikulum serta pengajaran dan pembelajaran sejarah di sekolah ini. Tujuannya ialah untuk supaya pembelajaran sejarah dapat melahirkan warga negara yang benar-benar memahami sejarah, bersifat patriotik dan juga mempunyai jati diri yang kukuh. Saudara-saudari sekalian, hakikatnya guru-guru menggalas tanggungjawab yang amat besar. Di bahu guru terletak amanah membangun jiwa manusia dan membina negara bangsa, dan bukan calang-calang insan yang sanggup memikul tugas yang amat berat ini. Namun saya percaya, guru-guru yang berada di hadapan saya pada hari ini, dan lain-lain yang mendengar ucapan saya sekali pada hari ini, memilih kerjaya guru kerana anda semua adalah berjiwa guru. Sebagai seorang yang berjiwa guru, tugas ini adalah sudah pasti akan digalas dengan penuh keikhlasan kesedaran. Jadikanlah keikhlasan guru dan keberkatan ilmu yang disampaikan sebagai sumber kekuatan kita untuk bersama-sama mencipta sebuah negara bangsa yang berjaya. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat bertugas kepada guru-guru, selamat bertugas kepada semua warga Kementerian Pelajaran kita, sama ada di pekan ataupun di desa, di pesisir pantai, ataupun di perbukitan, di kota besar ataupun di pedalaman. Marilah kita perteguhkan azam kita, perkukuhkan tekad dan perkuatkan semangat kita untuk terus menabur jasa, untuk mendidik anak bangsa kita untuk berjaya bagi masa-masa kehadapan. Terima kasih pada semua warga kementerian, terima kasih pada seluruh tenaga guru, terima kasih cikgu, dan terima kasih pada ibu bapa yang telah bersama-sama dengan kita menjayakan dasar pendidikan negara kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.